Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Ayub, nombor matrik 258010 dari Johor Bahru. Pada kali ini, saya akan membentangkan tugasan individu saya bagi perkara ekonomi dan pembangunan bertajuk Dasar Pembangunan Nasional, iaitu DPN. Tugasan ini disediakan untuk Profesor Madya Dr. Azhar bin Harun. Dasar Pembangunan Nasional DPN. Pembentukan pelaksanaan. Pada tahun 1990, berakhirnya rangka rancangan jangka panjang pertama, iaitu RRJP dan Dasar Ekonomi Baru, iaitu DEB. 1991 hingga 2000. Satu rangka rancangan jangka panjang kedua, RRJP 2, telah diwujudkan untuk menghadapi menjelang tahun 2020. Pada 17 Jun 1991, Dasar Pembangunan Nasional DPN telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada ketika itu. Latar belakang pembentukan. Ianya adalah bertujuan untuk perpaduan dan untuk rakyat bersatu, memperkukuh kestabilan sosial dan juga politik, mengekalkan pembangunan ekonomi. Dasar Pembangunan Nasional adalah usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan wawasan 2020, keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, politik hidup, kecekapan, pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Ianya juga adalah untuk pembasmian kemiskinan. Kerajaan meneruskan pemberian subsidi dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan untuk mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Diberi latihan, iaitu di Pusat Latihan Kemahiran Kiat Mara dan Institut Latihan Perindustrian, bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi. Matlamat Dasar Pembangunan Nasional adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Matlamat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan luar bandar. Dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. DPN juga adalah penyusunan semula masyarakat, iaitu Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putra, iaitu MPPB, bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 135, meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumi Putra dalam pengurusan sektor moden, latihan bidang pengurusan harta dan etika perniagaan yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan, pemberian kontrak, kuota dan lesen perniagaan milik Bumi Putra dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumi Putra turut dilaksanakan. Penyusunan semula masyarakat juga adalah untuk perhatian khusus kepada penyertaan Bumi Putra dalam industri kecil dan sederhana, iaitu IKS. Usaha sama Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra membolehkan syarikat Bumi Putra mempertingkatkan prospek perniagaan mereka, mendedahkan Bumi Putra dengan teknologi baru, kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Ianya juga memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dan negara. Strategi DPN. Pada sektor ekonominya, penglibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Ianya melaksanakan program penanaman semula, penggunaan sains dan teknologi dan meningkatkan pemilikan saham Bumi Putra. Dari segi sosialnya, memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin
tanpa mengira kaum, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Ianya juga melibatkan pembangunan wilayah yang bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Ianya juga usaha memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah, memudahkan penyamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Dan konsep pertanian pintar, meningkatkan hasil pertanian. Ianya juga melibatkan pembangunan wilayah. Contohnya, sistem di Malaysia Agricultural Research and Development Institute, iaitu MARDI, dapat dipertingkatkan. Dan akhir sekali, penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang di negeri yang kurang maju untuk menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.